Haram kita berpuasa, puasa sunat. Nabi SAW pernah beritahu bahawasanya orang yang berpuasa pada hari Ashura maka akan diampunkan dosa-dosanya yang kecil selama setahun yang lalu. Ini ganjaran pahala yang tuan-tuan akan dapat dengan berpuasa pada hari ini, hari yang penuh dengan berkat. Pada hari Ashura telah berlaku banyak peristiwa-peristiwa yang besar dalam Islam, peristiwa-peristiwa yang bersejarah yang ramai orang tak tahu. Maka ambil kesempatan yang ada ini, saya akan ceritakan kepada tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentang peristiwa-peristiwa yang telah berlaku pada tarikh hari ini, pada hari Ashura. Antara peristiwa yang telah pun berlaku pada tanggal 10 Muharram adalah peristiwa taubat Nabi Adam alaihi salam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita orang Islam wajib kita meyakini bahawasanya para nabi maksum. Maksum dengan maksud terpelihara. Maksum dari sudut bahasa bermaksud terpelihara. Para nabi maksum. Maksum daripada yang pertama kekufuran. Tak ada nabi yang pernah buat kekufuran sebelum jadi nabi atau setelah jadi nabi. Yang kedua, para nabi maksum daripada melakukan dosa besar. Tak ada nabi yang pernah buat dosa besar sebelum jadi nabi atau setelah jadi nabi. Nabi Yusuf tidak pernah berzina dan tidak pernah terlintas hatinya untuk berzina. Yang ketiga, para nabi terpelihara daripada dosa kecil. Di sini ada khilaf dari kalangan Ahli Sunnah wal Jamaah al-Asy'ariyah. Sebahagian ulama Ahli Sunnah wal Jamaah kata para nabi terpelihara daripada dosa kecil. Apa jenis dosa kecil pun mustahil daripada para nabi. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan para nabi terpelihara daripada dosa kecil yang menunjukkan kerendahan dan kehinaan pelakunya. Ada pun dosa kecil yang tidak menunjukkan kerendahan dan kehinaan pelakunya, tidak mustahil berlaku ke atas para nabi, tetapi mereka segera bertaubat dan Allah Ta'ala menerima taubat mereka. Mereka segera bertaubat sebelum diikuti oleh kaum mereka. Maka tentang Nabi Adam AS, Nabi yang pertama, Nabi Adam AS telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada mendekati satu pohon. Tetapi seperti yang tuan-tuan dan puan-puan maklum, bahawasanya Nabi Adam telah mendekati pohon tersebut dan makan sesuatu daripada pohon tersebut. Ini adalah satu kesalahan yang dibuat oleh Nabi Adam AS, dosa kecil yang tidak menunjukkan kerendahan dan kehinaan pelakunya. Dan Nabi Adam segera bertaubat dan Allah Ta'ala menerima taubat Nabi Adam pada tanggal 10 Muharram. Apa contoh dosa kecil yang menunjukkan kerendahan dan kehinaan pelakunya yang mustahil berlaku ke atas para nabi? Seperti curi pandang kepada perempuan ajnabi dengan syahwat. Ini dosa kecil, tapi dosa kecil yang menunjukkan kerendahan akhlak si pelakunya, mustahil ke atas para nabi. Seperti contoh yang lain, curi sebiji anggur. Orang kalau curi sebiji anggur, orang kata apa? Apa dia ni? Sebiji anggur pun nak curi ke? Ini dosa kecil yang menunjukkan kerendahan pelakunya. Ini mustahil berlaku ke atas para nabi. Ada pun dosa kecil yang tidak menunjukkan kerendahan dan kehinaan pelakunya, tidak mustahil berlaku ke atas para nabi, tetapi mereka segera diberi peringatan untuk bertaubat dan mereka segera bertaubat dan Allah Ta'ala menerima taubat mereka. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa'asa Adamu rabbahu faghawa. Wa'asa, Adam telah melakukan dosa rabbahu, kepada Tuhannya. Dosa apa? Dosa yang tidak menunjukkan kerendahan dan kehinaan pelakunya seperti yang kita sebutkan. Tapi Adam segera bertaubat dan Allah Ta'ala menerima taubat Nabi Adam AS. Ini berlaku pada hari ini 10 Muharram. Bukan hari inilah, maksudnya tarikh ini 10 Muharram. Antara peristiwa yang berlaku pada 10 Muharram lagi adalah Nabi Ayyub AS disembuhkan daripada penyakit. Di sini hati-hati. Kita Ahli Sunnah wal Jamaah meyakini bahawasanya para nabi terpelihara daripada penyakit yang akan menyebabkan manusia lari daripada mereka. Ya, para nabi
ditimpa penyakit. Nabi SAW bersabda, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma al-amsalu fal-amsal." Nabi SAW kata, orang yang paling dahsyat ditimpakan bala adalah para nabi. Kemudian yang darjatnya lebih rendah, kemudian yang darjatnya lebih rendah. Maka Nabi paling dahsyat ditimpakan bala oleh Allah. Sakit kepala Nabi tak sama dengan sakit kepala kita. Sakit kepala Nabi berkali-kali ganda lebih sakit. Dan ini menambahkan lagi darjat baginda sallallahu alaihi wasallam, kerana para nabi mereka bersabar atas bala. Kita juga kalau kita bersabar atas bala akan diangkat darjat kita. Apatah lagi para nabi. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaq, may yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Dengar betul-betul apa Nabi kata. Apa kekasih kita kata? Siapa yang Allah nakkan kebaikan baginya, Allah turunkan bala ke atasnya, supaya dia dapat ganjaran pahala bersabar atas bala. Bila ditimpakan bala, dia ada peluang untuk bersabar atas bala, maka dia dapat ganjaran pahala bersabar atas bala. Maka orang yang paling dahsyat ditimpakan bala adalah para nabi. Dan antara bala adalah penyakit. Tetapi kita ahli sunnah wal jamaah meyakini para nabi terpelihara daripada penyakit yang menyebabkan manusia lari daripada mereka. Contohnya apa? Contohnya mustahil para nabi mereka ditimpa penyakit keluar ulat daripada badan mereka. Mustahil. Cuba saya duk ceramah ni, buat live pula ada ulat duk keluar kat muka. Ada orang nak buat live? Tak ada ni. So minta ustaz pakai mask lagi. Tak nak tengok ulat. Kalau ada ulat keluar daripada badan saya, tuan-tuan tak duduk sini. Silap-silap balik. Geli tengok. Nabi mustahil mereka ditimpa penyakit yang menyebabkan manusia lari daripada mereka. Kenapa saya sebutkan perkara ini? Tentang Nabi Ayyub alaihi salam ada kisah Israiliyat, kisah palsu yang bertentangan dengan akidah Islam dinisbahkan kepada Nabi Ayyub. Konon-kononnya Nabi Ayyub ditimpa penyakit sampai keluar ulat daripada badannya. Na'udzubillahi min dzalik. Hasya, mustahil. Maka Nabi Ayyub alaihi salam yang betulnya kita ahli sunnah wal jamaah kata apa? Nabi Ayyub ya, memang Nabi Ayyub ditimpakan penyakit yang berat. 18 tahun Nabi Ayyub ditimpakan penyakit. Dan Nabi Ayyub bersabar atas penyakit tersebut, bersabar atas bala tersebut, maka itu menambahkan lagi kemuliaan baginda. Dan pada tanggal 10 Muharram Allah Ta'ala telah mengangkat penyakit ini daripada Nabi Ayyub alaihi salam. Ini juga berlaku pada 10 Muharram, iaitu disembuhkan penyakit Nabi Ayyub alaihi salam. Antara peristiwa yang berlaku pada tanggal 10 Muharram lagi adalah peristiwa Nabi Yusuf alaihi salam dikembalikan kepada ayahnya Nabi Yaqub. Nabi Yaqub alaihi salam apabila kehilangan Nabi Yusuf dia sangat bersedih. Subhanallah, pada tanggal 10 Muharram Nabi Yusuf telah dikembalikan kepada ayahnya Nabi Yaqub. Dan kalau kita nak sebutkan secara terperinci kisah Nabi Yusuf dan Nabi Yaqub, kita perlukan satu kuliah yang khas. Antara peristiwa yang berlaku pada 10 Muharram lagi, tuan-tuan dan puan-puan, banyak peristiwa ni. Antara peristiwa yang berlaku pada 10 Muharram lagi adalah peristiwa Nabi Allah Sulaiman diberikan kerajaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara peristiwa yang berlaku pada tanggal 10 Muharram lagi ialah peristiwa Nabi Allah Yunus dikeluarkan daripada perut ikan paus. Kita dah sebutkan tadi ahli sunnah wal jamaah meyakini bahawasanya para nabi maksum. Mereka terpelihara daripada dosa kecil yang menunjukkan kerendahan dan kehinaan pelakunya. Adapun dosa kecil yang tidak menunjukkan kehinaan dan kerendahan pelakunya tidak mustahil berlaku ke atas para nabi, macam kita dah syarahkan. Nabi Yunus alaihi salam, baginda
telah melakukan dosa kecil yang tidak menunjukkan kerendahan dan kehinaan pelakunya. Apabila Nabi Yunus alaihi salam keluar meninggalkan umatnya, keluar daripada umatnya sebelum mendapat izin daripada Allah. Ini dosa kecil yang dibuat oleh Nabi Yunus yang tidak menunjukkan kerendahan dan kehinaan akhlak baginda. Tetapi Nabi Yunus segera bertaubat kepada Allah, dan Allah Ta'ala menerima taubat Nabi Yunus alaihi salam. Peristiwa Nabi Yunus dikeluarkan daripada perut Al-Hut, perut ikan paus, ini juga berlaku pada tanggal 10 Muharram. Berapa banyaklah peristiwa kita dah sebut. Subhanallah. Dan antara peristiwa yang berlaku pada tanggal 10 Muharram lagi adalah peristiwa di mana Nabi Allah Musa dan para pengikutnya diselamatkan daripada Fir'aun dan para pengikutnya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan Nabi Musa alaihi salam, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Allah berfirman, idhab ila fir'auna innahu tagha. Allah berfirman kepada Nabi Allah Musa alaihi salam, idhab ila fir'aun, pergilah kamu kepada Fir'aun dan seru dia kepada Islam. Innahu tagha, kerana sesungguhnya dia telah pun melampaui batas. Maka Nabi Musa alaihi salam, dia pergi bertemu dengan Fir'aun, dia seru Fir'aun kepada agama Islam. Tetapi Fir'aun aba wastakbar. Fir'aun dia enggan, bahkan dia seorang yang takabur. Dia menolak mentah-mentah dakwaan, dia menolak mentah-mentah dakwah yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salam. Bahkan dia nak membunuh Nabi Allah Musa alaihi salam. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengutuskan para nabi, maka Allah Ta'ala menjaga dan membantu para nabinya. Tak kala Fir'aun dan para pengikutnya mereka nak membunuh Nabi Allah Musa alaihi salam, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan Nabi Musa dan para pengikutnya untuk keluar daripada Mesir. Ketika itu mereka di Mesir. Maka Allah perintahkan Nabi Allah Musa dan para pengikutnya yang ketika itu dari kalangan Bani Israel, bilangan mereka 600,000 orang. Pengikut Nabi Musa ketika itu dari kalangan Bani Israel seramai berapa orang? 600,000 orang. Ramai ke tak ramai? Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa dan para pengikutnya ini keluar daripada Mesir. Mereka jalan keluar, dan Fir'aun dia cuba untuk kejar Nabi Musa alaihi salam dan para pengikutnya. Dan bersama dengan Fir'aun laknatullah ketika itu bala tentera seramai 1.6 juta orang. Pengikut Fir'aun ketika itu 1 juta, lebih ramai daripada pengikut Nabi Allah Musa alaihi salam, berkali-kali ganda. Subhanallah. Apabila Nabi Musa alaihi salam dan para pengikutnya sampai ke pesisir Laut Merah, disebutkan dalam Al-Quran, qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ada salah seorang dari kalangan pengikut Nabi Musa alaihi salam, dia melihat bala tentera Fir'aun seramai 1 juta lebih tu semakin menghampiri. Dia kata inna lamudrakun, dia kata habislah kita akan dibunuh kita akan ditangkap dan dibunuh oleh Fir'aun dan pengikutnya. Terus Nabi Allah Musa alaihi salam menjawab, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Nabi Musa menjawab, tidak sesekali, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan bantuan kepada kita. Ketika itu Allah Ta'ala turunkan wahyu. Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam untuk ketuk laut dengan tongkat baginda. Maka Nabi Allah Musa taat kepada perintah Allah. Dia ketuk tongkat pada laut dengan kuasa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kekuasaan Allah. Mukjizat bagi Nabi Allah Musa alaihi salam, laut ini terpecah kepada 12 lorong. Jadi 12 lorong, dan satu lorong yang terbentuk itu, air yang membentuk lorong itu tingginya seperti gunung.
Bayangkan betapa dalam laut tersebut. Dia terbentuk 12 lorong. Satu lorong tu, air yang membentuk lorong tu tingginya seperti gunung, bukan bukit, gunung. Subhanallah. Apabila laut telah pun terpecah kepada 12 lorong, Nabi Allah Musa alaihi salam menyeru kaumnya, menyeru umatnya yang beriman untuk masuk ke dalam laut untuk menyeberang. Semua mereka taat kepada Nabi Allah Musa, semua masuk ke dalam laut bersama-sama dengan Nabi Allah Musa alaihi salam untuk menyeberang. Apabila Firaun melihat perkara ini, dia tak fikir panjang, dia terus masuk dalam laut. Dan Firaun ketika itu dia menunggang kuda jantan. Allah Ta'ala yang maha berkuasa ke atas segala sesuatu mengutuskan Jibril alaihi salam menaiki kuda betina. Apabila kuda jantan Firaun dia nampak kuda betina Jibril alaihi salam masuk dalam laut, kuda jantan Firaun ni masuk lagi dalam. Maka para pengikut Firaun ni ikut Firaun masuk dalam laut semua sekali. Bilangan mereka ketika itu 1.6 juta orang. Subhanallah, ramai. Kat Malaysia ni kita tak pernah tengok himpunan 1 juta orang. 1.6 juta orang semua masuk dalam laut. Tatkala pengikut Nabi Allah Musa alaihi salam yang paling belakang sekali, yang paling akhir sekali, menjejakkan kakinya ke darat, ketika itulah pengikut Firaun laknatullah yang paling belakang sekali jejakkan kakinya ke dalam laut. Ketika itu Allah Ta'ala kembalikan laut kepada keadaan asal. Semuanya mati lemas. Lebih 1 juta orang pengikut Firaun sekali dengan Firaun, semua mati lemas. Apabila Firaun dia yakin dia nak mati, dia kata, aku beriman kepada Allah Tuhan sembahan Bani Israel, Tuhan Musa. Dia kata dia beriman kepada Allah. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima taubat daripada Firaun, kerana pintu taubat ketika itu telah pun ditutup. Pintu taubat ditutup antaranya apabila seseorang itu dah putus harap daripada hidup, dia dah pasti dia akan mati. Dan antaranya lagi pintu taubat ditutup tatkala seseorang itu telah pun nampak malaikat Izrail, malaikat maut. Ketika itu pintu taubat ditutup. Maka Allah Ta'ala tidak menerima taubat daripada Firaun. Matilah Firaun sebagai seorang yang kafir. A'udzu billahi min dzalik. Dan peristiwa ini, peristiwa Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Allah Musa alaihi salam dan para pengikutnya, ini berlaku pada hari Ashura, pada 10 Muharram. Satu ketika Nabi SAW masuk ke Madinah. Nabi masuk ke Madinah, Nabi dapati orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Ashura, 10 Muharram. Nabi tanya kepada mereka apa yang menyebabkan mereka berpuasa. Mereka kata, kami mengagungkan, kami mengagungkan hari ini. Kami nak mengagungkan hari ini kerana pada hari ini Allah Ta'ala telah menyelamatkan Musa dan para pengikutnya daripada Firaun. Terus Nabi SAW menjawab, nahnu awla bi Musa minkum. Kami lebih aula untuk meraihkan Musa daripada kamu. Maka Nabi SAW berpuasa pada hari Ashura 10 Muharram, dan Nabi ajak para sahabat untuk berpuasa. Bahkan Nabi SAW bersabda, sekiranya baginda hidup pada 9 Muharram tahun depan, pasti baginda juga akan berpuasa pada 9 Muharram. Namun Allah Ta'ala tidak memanjangkan umur baginda SAW lebih daripada itu. Nabi tak sempat sampai 9 Muharram tahun berikutnya. Tetapi berdasarkan hadis ini, para ulama ambil dalil bahawasanya sunat berpuasa pada hari Tasu'a, 9 Muharram dan 10 Muharram. Dan para ulama juga di dalam kitab-kitab fiqh menyebutkan sunat juga berpuasa pada 11 Muharram.
Siapa yang rajin puasa, kemarin dia puasa hari Khamis, sunat puasa hari Khamis, betul tak? Lepas tu puasa hari Jumaat, Jumaat puasa Tasu'a. Kemudian hari ni puasa lagi, puasa Ashura. Esok puasa 11 Muharram, sunat juga puasa. Kemudian Isnin puasa lagi, puasa sunat Isnin. Selasa, Rabu, Khamis boleh puasa lagi, puasa hari putih. Siapa rajin puasa boleh puasa. Niatkan lillahi ta'ala untuk dapat redha daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah dapat pahala. Antara peristiwa yang berlaku pada 10 Muharram lagi, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, adalah peristiwa bahtera Nabi Nuh alaihi salam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahtera Nabi Nuh mendarat di atas satu bukit yang dinamakan sebagai Bukit Judi di Iraq pada tanggal 10 Muharram. Maka pada tanggal 10 Muharram ni, bahtera Nabi Nuh mendarat di atas Bukit Judi di Iraq. Ini juga berlaku pada 10 Muharram. Dahsyat banjir ketika itu, tuan-tuan, tak tergambar dalam fikiran kita. Kita pernah, mungkin sebagian tuan-tuan perempuan pernah tengok banjir yang dahsyat dalam hidup kita. Mungkin banjir di Kelantan ke 2014, tenggelam bangunan. Banjir ni jauh lebih dahsyat, kali-kali ganda lebih dahsyat. Bukan sekadar langit turunkan hujan, bumi juga keluarkan air. Ketika itu banjir yang melanda pada zaman Nabi Nuh alaihi salam, langit turunkan hujan dan bumi keluarkan air. Dan hujan ketika itu bukan hujan biasa, tuan-tuan. Disebutkan bahawasanya satu titisan hujan ketika itu yang turun daripada langit sebesar gunung. Satu titisan hujan ketika itu sebesar gunung. Maka banjir ketika itu menenggelamkan segala sesuatu. Dahsyatnya banjir ketika zaman Nabi Nuh alaihi salam. Dan peristiwa Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Nuh dan para pengikutnya ini juga berlaku pada 10 Muharram. Dan antara peristiwa yang berlaku pada 10 Muharram lagi, banyak saya sebut ni, ingat ke? Boleh buat test. Kita buat exam nanti. Balik cerita dekat isteri, dekat anak, cakap hari ni bukan hari biasa. Sambil sarapan tu cerita, ustaz kata hari ni berlaku peristiwa ini. Cerita dengan dia. Kalau tak, macam mana orang nak tahu? Antara peristiwa yang berlaku pada tanggal 10 Muharram lagi, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah, adalah peristiwa pembunuhan cucu Nabi SAW, anak kepada Sayyidina Ali dan Fatimah Az-Zahra, iaitu Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Sayyidina Husain imam kita, bukan imam Syiah. Syiah dia claim Husain tu imam dia. Sebenarnya dia tak ikut ajaran Sayyidina Husain. Kita yang ikut ajaran dan akidah Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Sayyidina Husain dan Hasan adalah cucu kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW menyebutkan bahawasanya mereka ini adalah Sayyidah Asy-Syabab fil Jannah. Mereka adalah penghulu ataupun pemuda, ketua bagi para pemuda di dalam syurga. Sayyidina Hasan dan Husain. Sayyidina Husain radhiyallahu anhu dibunuh pada tanggal 10 Muharram di Karbala. Satu ketika Malaikat Mikail dia nak ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Mikail nak ziarah Nabi. Dia minta izin daripada Allah Subhanahu wa taala untuk ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diizinkan oleh Allah. Maka malaikat Mikail pergi ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Mikail pergi ziarah Nabi, malaikat Mikail pergi ziarah Nabi, Nabi ketika itu berada di rumah Ummu Salamah. Berada di rumah Ummu Salamah. Maka
Mikail dan Nabi SAW berada di dalam satu bilik. Dan Nabi minta daripada Ummu Salamah untuk jagakan pintu, jangan bagi sesiapa masuk. Tiba-tiba datang Sayyidina Husain. Sayyidina Husain ketika itu masih lagi kecil, datang merangkak dengan laju, masuk melalui buah pintu, terus meluru kepada Nabi SAW. Budak-budak, dia lompat atas Nabi SAW, kemudian didakap dengan erat oleh Nabi SAW, dan Nabi dudukkan dia atas ribaan Nabi SAW. Sayang Nabi dekat cucu dia. Ketika itu Mikail melihat apa yang berlaku. Dia tengok macam mana Nabi peluk Sayyidina Husain, letakkan atas riba. Maka Mikail tanyakan kepada Nabi, adakah engkau mencintainya? Nabi kata ya. Nabi kata, tetapi umatmu akan membunuhnya. Maksudnya ada dari kalangan umatmu akan membunuhnya. Kemudian Mikail kata, mafhumnya, adakah engkau mahu aku tunjukkan kepadamu tanah di mana tempat cucumu ini akan dibunuh? Kemudian Mikail dia panjangkan tangan dia sampai ke Karbala, dan dia ambil satu genggaman daripada tanah berwarna merah daripada Karbala, ditunjukkan kepada Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, inilah dia tanah tempat di mana Sayyidina Husain akan dibunuh. Nabi SAW ambil tanah ini, Nabi bagi kepada Ummu Salamah. Kemudian Ummu Salamah ambil tanah ni dan letak dalam satu perca kain, diikatkan. Pada hari Jumaat 10 Muharram tahun 61 Hijrah, berlaku peristiwa yang disebutkan oleh Mikail alaihi salam, tatkala Sayyidina Husain radhiyallahu anhu dibunuh ketika itu. Bukan dibunuh semata-mata dibunuh, bahkan dipenggal kepada Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Subhanallahil azim. Peristiwa pembunuhan ini, bahkan ramai dari kalangan ahli bait daripada keturunan Nabi ketika itu dibunuh dalam peristiwa di Karbala. Peristiwa ini berlaku pada tanggal 61 Hijrah. Maka ini secara ringkas kita sebutkan pada pagi yang berkat ini, pagi 10 Muharram, peristiwa-peristiwa yang telah pun berlaku pada tanggal 10 Muharram. Saya dapati jarang disebutkan peristiwa-peristiwa ini sempena dengan 10 Muharram. Selalunya ustaz-ustaz bagi tahu sunat berpuasa. Tapi jarang kita didedahkan dengan peristiwa-peristiwa bersejarah yang berlaku pada tarikh ini. Maka saya harap mudah-mudahan dengan perkongsian kita pada pagi ini, tuan-tuan dan puan-puan, hadir satu perasaan dalam hati kita mengagungkan hari ini 10 Muharram, kerana banyak peristiwa yang telah berlaku pada hari ini. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan berkat 10 Muharram ini Allah taala mengampunkan dosa-dosa kita. Allah taala makbulkan permintaan kita, hajat-hajat kita dunia dan akhirat insya-Allah. Mudah-mudahan dengan berkat 10 Muharram pada hari ini, kalau ada dari kalangan kita orang yang sakit, mudah-mudahan disembuhkan. Kalau ada dari kalangan kita yang berhutang, mudah-mudahan dimudahkan urusannya untuk keluar daripada belenggu hutang. Mudah-mudahan dengan berkat 10 Muharram ini, tuan-tuan, kita berharap kepada Allah dihilangkan kesedihan yang kita alami. Mudah-mudahan dengan 10 Muharram ini kita harapkan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam iman. Tak ada apa yang kita nak dalam dunia ini lebih daripada kita harap kita keluar daripada dunia ini dalam keadaan beriman. Tak ada pengharapan dalam hati kita lebih besar daripada pengharapan kita untuk dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala tanpa sebarang azab. Maka kita berharap dengan berkat pada hari ini Allah Ta'ala memakbulkan hajat-hajat kita insya-Allah. Maka saya fikir cukup sekadar itu untuk hari ini. Barakallahu fikum, ahsanallahu ilaikum, wa jazakumullahu kulla khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وللمشايخنا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم الأرض عليك يا كريم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم إنا نسألك التقى والنقى والعفاف والغنى وحسن الحال وحسن الختام. اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا باطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا وأدخلنا الجنة بلا عذاب. اللهم ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا وأنت راض عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.